Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Okay, sebelum tu ana memperkenalkan diri dahulu. Nama diberi Muhammad Muzammil bin Ahmad Nur, berumur 19 tahun. Sekarang sedang menuntut di Universiti Yarmouk, Jordan, dan merupakan lepasan SPM, Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah, dan lepasan Sekolah Tahfiz Ma'had Tahfiz Darul Hufaz Masjid Negeri Selangor. Itu saja kot. Okay, boleh panggil Muzammil ataupun Muz dan sebagainya, InsyaAllah. Okay, seterusnya kita akan seperti yang kita tahu, kita akan membuka kitab Ta'lim Muta'allim. Sebelum tu, apa yang kitab ni menceritakan, tentang apa kitab ni menceritakan. Kitab Ta'lim Muta'allim ni dari segi nama kitab ni pun kita dah tahu, iaitu Ta'lim Muta'allim fi Tariqit Ta'allumi, iaitu yang bermaksud pembelajaran bagi para penuntut ilmu, bagi penuntut ilmu pada cara menuntut ilmu. Berkaitan apa yang dia nak terangkan, iaitu berkaitan dengan adab-adab menuntut ilmu dan cara untuk kita menuntut ilmu. So basically untuk pengenalan kitab ni, secara biasanya kita akan mengenal siapa muallif kitab ni, iaitu kita bacakan sikitlah tentang sedikit pengenalan tentang muallif kitab Ta'lim Muta'allim ni, iaitu Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, yang Muzammil, apa dia? sorry kacau Muzammil. Tolong ni jap unlock meeting sebab takut ada orang lain nak masuk. Oh ya ke? Ah. Lagi. Okay. Okay. Sorry. Sorry kacau. Sorry sebab tak pernah guna. Okay, sama So yang tadi tu pengenalan muallif, iaitu Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, yang mana terkenal, yang mana nama beliau adalah Burhanuddin ataupun Burhanul Islam Az-Zarnuji. Az-Zarnuj yang mana dinisbahkan kepada beliau adalah merupakan nisbah kepada tempat tinggal beliau ataupun tempat kelahiran lah, iaitu di daerah Turkistan, Asia Tengah, yang sekarang telah terpecah kepada beberapa daerah yang kita tahu yang ada stan belakang tu lah, iaitu Kazakhstan dan sebagainya. Beliau juga merupakan seorang faqih Hanafi dalam mazhab Hanafi. Untuk tahun ataupun tarikh kelahiran tidak diketahui secara pasti. Yang ditemui catatan, beliau wafat adalah pada 591 Hijrah atau 593 Hijrah ataupun 597 Hijrah. Dia sebab tak ada yang sabit lah setakat ni. Lepas tu, yang boleh kita kenal pasti adalah beliau merupakan ulama yang hidup pada akhir abad ke-6 Hijrah dan awal abad ke-7 Hijrah. Imam Burhanuddin Az-Zarnuji ni, dia seorang ulama yang tidak kurang terkenal, melainkan kitab ni merupakan penulisan yang sangat-sangat terkenal lah, iaitu Ta'lim Muta'allim, sehingga kan dikatakan ka'anna Az-Zarnuji huwa at-ta'limul muta'allim atau ka'anna at-ta'limul muta'allim fil fikri at-tarbawi huwa Az-Zarnuji, iaitu seolah-olah Imam Az-Zarnuji adalah ta'lim muta'allim, dan seolah-olah ta'lim muta'allim ni dalam pemikiran pendidikan adalah Az-Zarnuji,
dia kata kat sini bahawa bila kita sebut je ta'lim ni kita kenal iaitu Zarnuji. Bila kita sebut Zarnuji je kita dah tahu bahawa dia nak sebut tentang ta'lim muta'allim. Okey. Itulah, walaupun dia kurang terkenal tapi penulisan dia penulisan yang mungkinlah orang kata berkat keikhlasan dalam ilmu dan amal beliau, kitab ni dia tersebar luas ke serata dunia dan sampai sehingga kinilah dipelajari dan dibahaskan. Okey, itu sedikit sebanyak tentang pengenalan muallif lah. Pengenalan muallif. Okey, sebelum ana terlupa, sebenarnya kitab yang kita bincangkan ni iaitu Ta'limul Muta'allim telah diterjemahkan kepada bahasa Melayu sebenarnya oleh Tuan Guru Haji Ahmad bin Haji Kasim Paya Rumput, Melaka. Dan yang dinamakan sebagai kitab dia adalah At-Ta'limul Muta'allim Al-Jawi, boleh cari. Dia dijawikan. Tetapi sekarang telah dirumikan oleh Ustaz Muhammad Rauf Minhad. Ana dah cuba cari cuma tak dapat jumpa PDF dia. Orang kata yang kawan-kawan ana rujuk, dia orang kata kitab-kitab ni biasa digunakan dekat pondok-pondok dan sebagainya lah. Kitab turas. Itu sekadar pengetahuan lah, kalau nak cari boleh rujuk kalau nak cari terjemahan lah. Okey, lagi satu ana nak cerita kenapa kita perlu belajar kitab ni. Sebab apa? Sebab adab itu penting. Kita dah makruf dengan tu. Kenapa adab itu penting? Kerana yang menjadikan ilmu ni adalah barakah. Iaitu yang menjadikan ilmu itu barakah adalah adab dan akhlak. Dia macam walaupun kita kurang pandai tapi akhlak bagus, maka hasilnya keberkatan ilmu yang kita dapat. Sehingga kan ada ungkapan, kata-kata yang sangat masyhur dari Abdullah ibn Mubarak, seorang salafus salih, mengatakan bahawa dia kata ta'allamtul ilma 20 sanah wa ta'allamtul adaba 30 sanah wa kanu yata'allamuna al-adaba qabla al-ilm. Aku telah belajar ilmu selama 20 tahun dan aku telah belajar adab selama 30 tahun. Dan mereka dahulu mempelajari adab sebelum ilmu. Bahkan para ulama mengatakan bil adabi tafhamul ilma. Dia kata dengan adab anda boleh akan faham ilmu. Maksudnya dengan adab ni kita boleh memahami ilmu. Macam zaman sekarang yang kita tengok ni, zaman teknologi, ilmu mudah sangat dapat. Macam kita Syekh Google kan, Syekh YouTube, senang sangat dapat ilmu lah. Tapi sekarang ni namun bukanlah krisis ilmu, tapi krisis adab yang kita nak tekankan sekarang ni. Bila tak ada adab, takut barakah ni hilang. Okey, itu sebagai mukadimah lah untuk kita punya muzakarah hari ni. Sebagai permulaan untuk pembukaan kitab ni, kita freshkan dulu lah kita punya niat. Kita kembalikan untuk bersama-sama lah kita, ana pun, untuk belajar kitab ni. Kita untuk memperbetulkan balik niat kita belajar dan sebagainya lah. Sepatutnya kitab ni kita mula-mula belajar, tapi itulah ana pun silap, baru tahu sebenarnya. Allahu. Kemudian apa nak cakap tadi ya? Tak ingat. Okey, tak apa. So insya-Allah kita start hari ni kita akan habiskanlah kita akan sama-sama cuba habiskan insya-Allah azam untuk ambil keberkatan daripada keikhlasan penulis iaitu Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. InsyaAllah, so kita akan mulakan bacaan kitab. Muqaddimatul Muallif. Bismillahirrahmanirrahim.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجعلنا من المخلصين بقراءته بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, biasanya para ulama bila membuka kitab, mereka akan memulakan dengan bacaan Bismillah. Iaitu ada satu hadis kan, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Maka terputuslah keberkatan. So kita nak cari keberkatan dalam ilmu tu, kita mulakan dengan Bismillah. Okay. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilm wal amal ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah yang mengangkat darjat keturunan Bani Adam, iaitu sekalian manusia, dengan ilmu dan amal. Dia nak kata kat sini bahawa Allah mengangkat darjat keturunan Bani Adam bukan dengan ilmu sahaja, bahkan dengan amal sekali. Maksudnya kita Allah angkat darjat bukan sekadar pada ilmu, tapi kita kena beramal sekali. Maksudnya sampai sehingga para ulama mengatakan, para hukama ataupun ulama Allah alam, anda tak pasti, al-ilmu bila syajarin al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. So kita sebagai penuntut ilmu wajiblah kita sekalikan amal dalam ilmu kita, beramal dengan ilmu. Bahkan dalam kitab Az-Zubat ada yang menyebut, ada disebutkan wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubbadil wathan. Syair matan Az-Zubat. Orang yang berilmu tetapi tak beramal dengan ilmunya akan diazab sebelum daripada penyembah berhala. Tapi dalam ni ada perbahasan lagi lah. Saja sebut sebab apa orang kata, sebagai untuk kita tambah himmah lagi untuk kita beramal dengan ilmu kita. Okay, kita teruskan kemudian, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Selawat dan salam ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian Arab dan bukan Arab, wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam, dan ke atas ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mana mereka adalah sumber ilmu dan hikmah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kita teruskan, waba'din, dan adapun setelah itu, falamma ra'aitu kathiran min tullabil ilm fi zamanina yajidduna wa ila al-ilmi la yasilun. Ni pengarang kata, maka ketika mana aku melihat ramai daripada kalangan penuntut ilmu pada zaman kita ini, yajiddun, mereka bersungguh-sungguh, wa ila al-ilmi la yasilun, akan tetapi tidak sampai kepada ilmu, tidak sampai kepada tujuan ilmu. Wa min manafi'ihi wa thamaratihi, dan tidak pada manfaat-manfaatnya dan tidak mendapat hasilnya. Wahia, apa hasilnya tu? Wahia al-amalu bihi wan nashru. Hasilnya adalah diorang tidak mendapat hasil, iaitu tidak beramal dengannya dan tidak menyebarkannya. Okey, dapat yuhramuna kama annahum akhta'u tara'iqahu. Mereka terhalang daripada mendapat hasil tersebut ataupun manfaat tersebut adalah kerana mereka annahum akhta'u tara'iqahu, mereka tersalah dalam cara-cara ataupun jalan menuntut ilmu tu. Wa taraku syara'itahu, mereka tinggalkan syarat-syarat menuntut ilmu. Wa kullu man akhta'a at-tariq dhalla wa la yanal al-maqsud qalla aw jalla. Dan barang siapa yang tersilap pada jalan menuntut ilmu itu adalah sesat, dan
tidak mendapat tujuan sebenar ilmu tu. Qalla aw jalla, sama ada sedikit ataupun banyak. So dekat sini pun antara fungsi lah kita, fungsi ataupun orang kata faedah kita membaca muqaddimah al-muallif. Pentingnya lah kita baca muqaddimah al-muallif kerana daripada muqaddimah muallif ni lah yang muallif nak sebut kenapa dia tulis kitab ni. Antara yang tadi kita baca adalah dia menyatakan, Imam Burhanuddin Az-Zarnuji menyatakan bahawa antara sebab kenapa dia menulis kitab ini kerana apa, dia melihat ramai dari kalangan penuntut ilmu pada zaman kita ni bersungguh-sungguh tapi tidak sampai kepada tujuan ilmu yang sebenar. Kerana apa? Kerana mereka tersalah dalam memilih cara menuntut ilmu. Okey, kita sambung. أردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعلم على ما رأيت في الكتب وسمعت من أساتذتي أولي العلم والحكم. Maka aku ingin dan aku suka untuk menerangkan ataupun menjelaskan kepada mereka, iaitu para penuntut ilmu, tariqat ta'allumi, cara-cara menuntut ilmu, ala ma ra'aitu fil kutub, menurut apa yang aku baca ataupun lihat pada dalam kitab-kitab, wa sami'tu, dan menurut nasihat-nasihat daripada guru-guruku, min asatidh, daripada guru-guruku ahli-ahli ilmu dan hikmah. Jadi antara tujuan Imam Burhanuddin Az-Zarnuji ni, dia ingin untuk menerangkan kepada para penuntut ilmu cara menuntut ilmu yang sebenar yang dia dapat daripada kitab-kitab ataupun yang dia dengar daripada nasihat guru-guru beliau. Okey, kita teruskan. رجاء الدعاء لي من الراغبين فيه المخلصين بالفوز والخلاص في يوم الدين. Dengan mengharapkan doa untukku daripada orang-orang yang mencintai ilmu, min ar-raghibina fihi, yang hatinya dibersihkan sehingga aku, iaitu Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, mendapat manfaat ataupun keuntungan dan keselamatan daripada di hari akhirat. Maksudnya ini antara harapan dia lah. Maksudnya dia minta kita doakan dia dan sebagainya. Kita sebagai pembaca kitab dia ada apa orang kata, galaklah kita untuk aminkan doa dia. Semoga harapan dan doa beliau dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ba'da mastakhartu Allah Taala fihi. Penulisan ni adalah selepas aku istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon petunjuk dan hidayah daripadanya. Bila kita baca mukadimah ini, kita dapat lihatlah betapa tingginya adab-adab Imam Burhanuddin Az-Zarnuji ni, para ulama. Kita boleh lihat antara adab dia adalah dia tawaddu'. Para ulama dia meminta doa kepada kita yang orang kata yang membaca kitab ni, dia tawaddu'lah dengan memohon doa. Lepas tu dia kata ba'da mastakhartu Allah Ta'ala fihi, dia menulis ni bukan sekadar tulis saja. Dia memang mohon petunjuk Allah, adab dia. Beristikharah lah sebelum membuat sesuatu kan. Betul-betul nampaklah keikhlasan dia dalam menulis. Wasammaituhu ta'limul muta'allim fi tariqit ta'allumi, dan aku namakannya adalah dengan ta'limul muta'allim fi tariqit ta'allumi. Pada nama kitab ni sebenarnya terdapat perbezaan lah. Setengah ada yang kata ta'limul muta'allim tariqut ta'allumi, ada juga dia kata ta'limul muta'allim tariqil ilmi dan sebagainya lah. Tapi itu hanyalah perbezaan dari segi nasakhnya, maksudnya penulis, dari segi penulisan. Sebab ramai yang menulis tapi tak semua yang maksudnya yang dhabit betul-betul lah. So tidak ada yang sabit. Sekejap ni. Okey. Sambung. Waja'altuhu fusulan, dan aku jadikannya berfasal. Kita masuk fasal dia. Fasal yang pertama, fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih, iaitu
Okey, sebelum aku terlupa yang okey, waja'altuhu fusulan ni dari situ kita dah dapat tahu yang muallif ni dia bagi tahu manhaj apa yang dia gunakan dalam menulis kitab ni. So itu antara fungsi kita baca mukadimah tadilah, untuk mengetahui manhaj yang digunakan oleh muallif dalam menulis kitab ni, iaitu berfasal. Okey, antara fasal pertama ialah fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih, iaitu pada hakikat ilmu dan fiqh dan kelebihannya. Fasal yang kedua adalah fi niyyati fi halit ta'allumi, pada niat ketika menuntut ilmu. Okey, fasal yang ketiga fi ikhtiyaril ilmi wal ustaz wal syarik wal thabat. Fasal pada menerangkan tentang cara memilih ilmu, memilih ustaz, teman dan ketabahan dalam menuntut ilmu tu. Thabat. Fi ta'zimil ilmi wa ahli. Dalam fasal dalam menerangkan tentang menghormati ilmu ataupun memuliakan ilmu dan ahli ilmu, iaitu ulama, para alim ulama. Okay, fasal yang kelima adalah fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Fasal pada menerangkan tentang kesungguhan, istiqamah dan cita-cita yang luhur. Fasal yang keenam fi bidayatis sabaq wa qadrih wa tartibih, iaitu fasal pada menerangkan tentang permulaan belajar, batasannya dan tertibnya. Seperti mana kita tahu ada sebagai penuntut ilmu kan, kita ada tertib-tertibnya dari segi mubtadi, mutawassit, muntaha. Macam kita pendidikan daripada sekolah rendah, daripada tadika, sekolah rendah dan sekolah menengah dan sebagainya. Ada diterangkan dalam kitab ni. Seterusnya fasal yang ketujuh fit tawakkul, fasal pada tawakal. Yang ke-8 fi waqti tahsil, fasal pada waktu belajar ilmu, waktu kita menuntut ilmu yang disarankan oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji ni lah. Ana ingat okey, insya-Allah lah, sebab ana ada baca kitab Al-Khitta Al-Barraqah juga. Dia sama juga menceritakan tentang adab menuntut ilmu, dan banyak juga saranan-saranan yang dia ditulis oleh Syekh Salah Al-Khalidi, ulama tafsir Jordan. So kalau ana sempat untuk berkongsi sekali, ana kongsikan sekali dalam mudzakarah ni lah. Antaranya dia ada kongsikan tentang waktu tidur yang sesuai. Nanti insya-Allah kita kongsikan. Okey, fasal yang ke-9 ialah fi syafaqah wan nasihah, iaitu kasih sayang dan nasihat. Yang ke-10 fil istifadah wa iqtibasil adab, iaitu dalam mencari faedah, iaitu mencari tambahan ilmu ataupun adab, iaitu ambil manfaat lah. Okey, fasal yang ke-11 fil wara' fi halit ta'allumi, iaitu bersikap wara' ketika menuntut ilmu. Yang ke-12 fi ma yurithul hifz wa fi ma yurith wan nisyan. Maksudnya dia kata kat sini bahawa fasal yang menerangkan tentang hal-hal yang dapat ataupun cara-cara yang dapat menguatkan hafalan ataupun melemahkan, iaitu dapat melupakan hafalan. Jadi kalau kita bila kita tengok bila baca tentang kitab-kitab adab belajar, adab menuntut ilmu ni, kita banyaknya kita akan mendalamilah kisah-kisah perjalanan ilmu para ulama dahulu, iaitu contoh kita tengoklah ulama yang memang kuat hafalan. Contoh Imam Az-Zarkashi. Kalau kita tengok Imam Az-Zarkashi ni menghafal bersatu hari di maktabah. Dia menghafal kat maktabah Musnad Imam Ahmad yang berjilid banyak kan. Anak tak mesti 20 ke 12. Dia hafal hanya dalam 2 minggu saja. Memang kita terinspirasi lah bila baca tentang kisah-kisah ulama dahulu. Tambahan lagi Imam Asy-Syafi'i kan. Bila dia hafal, dia pergi menuntut ilmu dengan Imam Malik. Dia menghafal Muwatta Imam Malik, Al-Muwatta pada umur 9 tahun. Memang kira dahsyat lah ulama-ulama dahulu ni. Dia sebenarnya seronok bila kita mendalami kisah-kisah perjalanan ilmu ulama dahulu ni. Dia sebagai kita punya himmah ataupun kita punya duf'ah lah, maksudnya tolakan, inspirasi untuk kita terus menuntut ilmu lah. Macam Imam Abu Hanifah kan, dia kata
ketika dia telah penat baca tentang kitab-kitab berkaitan dengan hukum hakam, dia suka untuk membuka kitab yang berkaitan dengan hikayat. Maksudnya orang kata dah bosan dengan kitab hukum hakam, so dia buka balik kitab hikayat untuk mengembalikan balik dia punya semangat dan inspirasi dan sebagainya lah. Okey, sambung yang fasal yang ke-13. Masa nak habis ni. Fasal yang ke-13, fima yajlibur rizq wa ma yamna'uhu wa ma yazidu fil umur wa ma yanqus. Fasal pada menerangkan tentang hal-hal yang dipermudah datangnya rezeki dan yang menghalang datangnya rezeki. Maksudnya nak kata menuntut ilmu ni kenapa dia tiba-tiba cakap tentang rezeki kan? Untuk penuntut ilmu ni sebenarnya dia orang perlukan rezeki juga. So Imam Burhanuddin Az-Zarnuji ni dia tekankan juga bagi dia terangkan juga tentang cara-cara mencari rezeki dan memudahkan datangnya rezeki dan menghalang datangnya rezeki itu. Wa ma yazidu fil umur, dan hal-hal yang dapat menambah umur ataupun menambah keberkatan umur. Keberkatan pada umur dan apa yang mengurangkannya. Okay. Wa ma taufiqi illa billah. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tiadalah aku beroleh petunjuk melainkan hanyalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan kepadanya jugalah aku berserah dan kepadanya jugalah aku kembali. So nampaklah dia punya dia punya akhiran dia dengan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara adab kita lah dengan ilmu dan sebagainya lah. Bila kita bercakap kan, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hujungnya. Okay, masa pun dah nak habis. Hari ni memang ada target mukadimah saja. So untuk next muzakarah, next sesi insya-Allah kita masuk fasal yang pertama. Ada apa-apa soalan ke? Nak start record dulu lah.